Selamat sejahtera semua. Dalam video ni kan agak menarik sikit lah. Saya nak tunjuk kamu semua tools-tools yang anda perlukan sebagai laki ataupun perempuan yang wajib ada dalam toolbox kamu. Okey. Dan dekat sini juga saya ada tools yang kamu macam kata apa kalau you ada, it's nice. Kalau you tak ada, tak apa, boleh jalan juga. Okey. So video ni saya akan terangkan satu by satu lah macam mana, apa fungsi dia, macam mana cara nak gunakan, bila you nak gunakan, dalam situasi mana yang you akan perlukan benda-benda ni. Okay. So sebelum kita move forward dengan tools-tools ni kan, saya nak bagi tahu, jangan terpengaruh dengan jenama tools. Dia tak penting langsung. Asalkan dia jalan, you boleh jalan. Okay. Tak perlu you kena ada Snap-on atau Stanley atau Bosch. Tak perlu. Apa-apa tools yang you beli dekat kedai hardware boleh jalan. Okay. Kalau you macam home builder kan, kalau you nak buat DIY project dalam kereta you sendiri, atau you nak tolong kawan-kawan, you tak perlukan tool-tool yang sangat mahal. Okay. Tool saya semua sangat basic. Ada yang murah, ada yang mahal. Tak semestinya semua benda mahal kat sini. So saya tak percaya tool-tool yang mahal-mahal untuk macam kita orang lah, macam buat dalam rumah atau DIY, sendiri-sendiri layan, shop-shop sendiri, DIY punya kategori lah. Okay. So macam benda ni tak mahal pun, benda bodoh je, RM20 je saya beli set ni. Ya betul, set ni RM20 saya beli kat kedai hardware. Okay. Set ini ini mahal sikit lah. Set ni RM60 kot, sebab dia special tools. So dia special bit lah, Torx dia. Okay. And tengok ni, ini brand bodoh, tak tahu brand apa lah ni, Midley, tak tahulah. Okay. So you tak boleh compare ni dengan Snap-on. Snap-on memang mahal. Okay. So mari kita gerak. Kategori pertama kita adalah ratchet. Okay. So ratchet ni, okay, kita ada dua function. Satu untuk ketatkan bolt, dan satu lagi buka bolt lah. So kita boleh tighten, kita boleh loosen. So okay. So ratchet ni dia ada few sizes ya. Yang ini quarter drive, quarter 1 2. Okay. So dia besar. Lagi satu 3/8 drive. Ini mata dia, ni mata 3/8. Kecil sikit dari half. Half besar sikit lah. So kalau bila you nak pakai 3/8, bila you nak pakai half. Half ni bila you pakai untuk bolt-bolt yang ketat dan besar. Okay, yang perlukan torque yang tinggi. Misal kata kalau you nak buka bolt yang torque dia tak berapa kuat, tapi you require force yang sangat kecil, then you pakai ni. Okay. Kalau you perlukan force yang besar, you boleh pakai ini. Okay. So now saya tak ada half drive quarter drive saya tak ada. Satu 1 out of 4 lah. So that is quarter drive. Kenapa saya tak ada? Sebab saya jarang pakai benda tu. Benda tu bagi saya macam tak perlukan lah. Okay. So ini saya punya pilihan lah. It's either half drive or 3/8 drive. Okay. Kalau saya nak buka bolt-bolt yang kecil, tapi soket dia tak ada size 3/8 drive, and then saya boleh pakai adapter. Ini kita panggil step down. Kenapa nama dia step down? Sebab kita step down dari 3/8 ke quarter drive. Okay. So itu nama dia step down. Ada lagi satu adapter, dia step up. Maksudnya dia pergi dari size kecil ke size besar. So explainable lah apa itu step up dengan step down. Okay. Now kita gerak ke lagi satu, since kita dalam proses pembukaan bolt dan skru kan. Ini sangat penting bagi saya lah. Semua orang wajib ada benda ni. Okay. Ini namanya breaker bar. Okay. Breaker bar. Okay, dalam nama pun kita boleh tahu nama dia breaker bar. Okay. Bila kita pakai function ni, okay, ni atas ni lah. Kalau benda makhluk ni tak boleh buka bolt yang keras, yang berkarat tu kan, okay, you pakai ni. Sebab dia tak ada moving force, dia direct. Okay. Kalau korang belajar form 5 fulcrum dan apa bagai kan, kalau load dia lagi jauh daripada force, dia akan lagi senang buka. Okay. Dan benda ni takkan patah. Yang ini dia ratchet, ada moving mechanism.
dia macam ada gigi tau. Dia akan melekat-lekat-lekat. Kalau force dia terlalu kuat, benda ni boleh patah dalam. Okay, so you akan damage you punya tool dan tak ada function lah, you kena beli baru kan. Baik korang pakai ni, breaker bar. Sekali patah kan, and then tukar soket yang perlu kan, korang buka. Ini strictly untuk buka bolt yang okey-okey lah, tak perlu lah yang ketat sangat kan. Korang boleh pakai ni. Okay, so this is breaker bar. This is your half drive ratchet and 3/8 drive ratchet. Okay, lupa nak bagi tahu. Ini salah satu important lah. This is what we call extension. Ini extension. Okay, kalau misal kata bila kita pakai ni kan, kalau bolt dia terlalu pendek, access tak ada kan, yang berlanggar-langgar kan. Masa situ korang boleh pakai ni. Haram jarak tak boleh masuk. Kimak betul. Fuck. Okay, sekejap. Aku masuk kan. Okay, kita dah masuk. Okay, so inilah extension. So extension ni ada banyak size Yang ini 6 inci. Suka korang. Fuck. Okay, so itu 6 inci lah. Okay, dia ada pelbagai saiz. Okay, yang ini 3 inci. Ini 3 inci ke? Mungkin lah, tak tahulah. Okay, ini 3 inci, ini 6 inci. Ada sampai 12, 18. Bagi saya untuk DIY macam kita orang tak perlu. Sebab saya takkan perlukan yang lebih-lebih panjang. Okay, saya menyesal katakan tu, tapi tak apalah. Kalau ada baguslah, kalau tak ada sedih jugalah macam ni. Okay, bagi saya ini sudah okey sebab saya kebanyakan kerja saya dalam kabin. Okey, dalam kereta. So saya tak perlukan tempat-tempat yang perlukan extension panjang-panjang lah. So bagi saya 6 inci dah cukup. Okey, 6 inci, 8 inci. 8 inci terlalu besar lah. 6 inci just nice. Okey, that's what she said. Alright, so okey, seterusnya kita masuk ke section soket. Okey, so soket ni ada dua jenis soket. Satu soket biasa. Okey, soket biasa. Lagi satu deep socket. Okey, sebab dia punya shank panjang sikit. Okey, bila kamu perlukan deep socket, bila kamu perlukan soket biasa. Okey, misal kata soket kan, dia punya bolt, okey, dia punya bolt tapi stud dia terlalu panjang. Okey, so kalau stud dia terlalu panjang, nampak tak? Bolt dekat atas, bolt dekat sini, tapi dia dah hole kat sini. So kita tak boleh pakai ni lah. Okey, logik lah kan, kita tak boleh pakai ni. So kita pakai ni, deep socket. So dia punya shank dalam lah. Tangan aku tak masuk lah, jadi aku tunjuk korang. Okay, so ini chopstick. Okay, kita masukkan. Tengok, dalam dia boleh masuk sampai sini. So apa yang benda ni tak boleh buat, ni boleh buat. Okay, that is the function of deep socket. Dia akan boleh buka bolt yang stud dia terlalu panjang. Dan yang ini dia boleh handle torque yang tinggi. Okey, itu sebab spark plug semua kita pakai yang besar lah, yang deep socket. Sebab torque handling dia sangat tinggi. Okey, now ini basic lah, ini semua orang wajib ada. Okey, untuk saya perlukan dua saiz je. Saya perlukan saiz 12, saiz 10, okey, saiz 14, 16 pun tak jarang pakai. Okey, sebab semua kereta yang saya pakai, yang saya notice lah, it's either 12, 10, 14. Seat bolt tak ada yang 16. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Kalau ada luck saya boleh jumpa lah, tapi so far tak ada. Okey, so macam mana nak beli ni? Okey, bagi saya kalau you nak baru start buat DIY kan, okey, beli set macam ni. Okey, beli set macam ni. Dah siap, semua dah ada. Dari saiz yang paling besar, dari saiz yang paling kecil, semua dia, satu set dia ada. Okay, so benda ni RM20 je lah korang beli kat kedai hardware. Tak mahal pun, just nice to have lah. Kalau let's say korang nak buka saiz dalam kabin, tak pernah tengok kan, saiz nombor 4, mana jarang jumpa kan. Sebab korang nak beli soket ni saja memang tak jumpa. Saiz 4 memang jarang nak jumpa. So korang beli set macam ni, senang lah untuk korang.
Just nice, semua dah ada. Just pasang, pap, settle, habiskan. Okay, lagi satu special tool lah. Bukan special lah, benda ni agak common jugalah. Tapi ini nama dia Gator Grip. Okay, dia size dia dari size 7 ke size 19. So dia boleh function macam ni lah. Aku tunjuk korang ya. Okay, let's say yang ni kan boleh masuk ke sini. Okay, kalau bolt korang lagi besar, dia grip kat luar. Lagi besar, dia boleh grip kat sini. So ini yang grip-grip dia. Yang spring loaded ni kan, dia akan cengkam korang punya bolt. So senang jugalah kalau ada benda ni. Kalau let's say korang tak ada size tersebut kan, korang boleh buka pakai ni. Okay, Gator Grip. Ni aku beli RM15 kat Shopee. Sorry, I think it's Lazada. Okay, so ini RM15 lah. Ni section murah lah. Okay, yang ini agak mahal sikit. Okay, yang ni quality tinggi. Ini I don't think so this is Impact. Bukan, ini bukan Impact. Tapi dia mahal jugalah. Satu ni RM12 ke RM15 aku beli. So sini dah RM30. So aku beli ni RM30. Korang boleh beli RM20 yang ni, settle. Okay, so now we have special one pula. Okay, yang ni Torx. Ini Torx set. Ini tak perlu ada, tapi kalau ada tak ada function jugalah. Kalau kereta korang tak ada benda ni, buat apa korang nak beli ni kan? Aku beli sebab aku buat banyak kereta Jerman, BMW, Mercedes, kita pakai ni. Okay, so ini M20, sama juga M20. Yang ini kelas dia agak mahal sikit. Yang ini RM30 satu. So just nice to have, tapi tak ada pun tak apa. Sebab kereta Malaysia dan kereta lokal semua jarang ada ni. Honda pun tak pakai ni. Okay, kecuali Nissan. Aku perasan Nissan Almera yang baru 1.0 turbo tu dia pakai ni. Dan Honda Civic, okay, FC, dia pakai ni untuk keluarkan seat. Okay, so itulah soket punya set yang perlu ada. Okay, seterusnya kita ada spanner ataupun wrench. Okay, saya tak suka sebut spanner sebab terlalu common. Okay, kita dekat aviation kita sebut wrench. Okay, kita tak sebut spanner. Kalau kadang-kadang cincai dengan member-member bolehlah cerita macam tu kan. Anyways, korang boleh panggil apa-apa korang nak lah. Okay, this is a very basic spanner. Okay, so dia ada open hand kat sini. Okay, and close end kat sini. Ini 12 point. Ada 12 point kat sini lah. So advantage of having 12 point, dia punya grip memang sedap lah. Okay, spanner ni kan saya perasan ramai yang salah guna tau. Okay, untuk buka bolt kan, sentiasa pakai sini. Dah buka, and then korang nak pakai ni. Ini untuk angle je sebenarnya kat sini. Kalau angle dia ketat kat sini kan, dia berlanggar kat sini, kat bawah, korang boleh pakai sini. Kalau, okay macam ni. Kalau berlanggar kat atas, korang boleh pakai sini. Tengok angle dia, dah kurang sikit kan. So korang boleh gerak atas lagi. Kalau korang buat macam ni, dia akan melanggar. Kalau korang buat macam ni, dia tak melanggar. So angle level point dia boleh naik tinggi tau. Nampak? So itulah function spanner ni sebenarnya. So apa yang anda perlukan, size-size yang korang boleh beli ni dalam set lah. Dia ada set 7 sampai 14, 10 sampai 20. Dia depends macam mana korang nak beli. Bagi saya korang beli yang 7 sampai 14. It's more than enough. Yang lebih-lebih tak perlu sebenarnya. Okay, ini angle spanner. So the angle dia lain sikit lah. So dapat leverage point lagi tinggi. Ini nice to have but tak perlu have lah. Okay, ini spanner biasa lah, spanner kecil. Okay, dekat sini ini namanya crowfoot. Okay, crowfoot ni tak perlu ada pun. Kalau ada, cantik. So basically sama seperti yang ini, tapi dia ada more leverage point. Okay, so korang boleh pasang kau punya ratchet tu kan. Turn lah dari sini. Kalau let's say tempat sini tak ada room nak masuk spanner yang panjang kan, korang boleh masukkan ni pakai ratchet. Lepas tu boleh lah. Tapi have to take note yang ni tak boleh buat banyak movement. So dia macam nak ketatkan atau nak buka sikit-sikit, kena layan lah benda ni. Benda ni wajib kena layan. Kalau tak ada passion, susah sikit lah nak buat. Okay, lagi satu, ini automatic ratchet. Okay, so dia macam ni. Nampak? Lepas tu kau ketatkan, tarik. Dia macam ratchet,
tapi dia dah ada fix untuk korang nak buka bolt lah. So tak perlulah macam buka. Tapi bagi saya benda ni kalau tak ada pun tak apa, korang boleh pakai ni. Kalau macam saya, kita rushing time, kita dah bagi time frame untuk customer nak datang ambil kereta kan, kita kena laju lah. Okay, so ini penting jugalah. Tapi kalau tak ada pun tak apa, no problem. So ini set spanner lah. Okay, seterusnya kita ada plier. Okay, bagi saya ini plier yang paling essential lah untuk korang. Ini sebenarnya bukan plier, okay. Ini adalah crimping tool atau wire cutter. Bagi saya wajib ada. Tapi kalau korang tak berapa buat wiring, tak apa juga, tak perlu, okay. So ini kita abaikan lah, tak perlulah. Okay, yang ini plier. Ini biasalah, plier biasa. Okay, beli yang quality sikit lah. Make sure korang ada yang ada tempat yang boleh cut. It's a combination of cut plier, not cut plier, it's a plier with combination of cutter lah dalam tu. Okay, so dekat sini kau nampak ada mata kan. Ini korang boleh grip kat bolt, korang boleh keluarkan. Tapi saya tak suggest benda ni lah, dia biasa akan slip. Okay, ni adalah dia punya tempat grip lah, mana-mana korang nak pegang kan. Okay, tak perlu beli yang mahal, beli yang standard cukup. Seterusnya wire cutter. Okay, yang ini macam ni jugalah. Kalau korang buat banyak wiring macam saya buat speaker dan installation wiring semua kan, saya perlukan benda ni. So senang jugalah nak potong wire. Okay, so potong wire ni agak, saya tengok ramai yang kurang akal jugalah. Dia potong pakai pisau, gigit. Ada, saya pernah tengok, pernah gigit pun ada. So benda tu tak professional Okay, so invest in a good cutter lah. Okay, seterusnya long nose. Okay, ini long nose plier. Sama function macam ni, tapi ni depan ni tajam sikit. So ini tempat-tempat yang benda ni tak boleh masuk, ini boleh masuk. Saya selalu pakai benda ni. Kalau skru jatuh dekat tempat-tempat yang tangan saya tak boleh masuk, saya pakai ni lah. Okay, long nose comes in handy. Okay, seterusnya lagi satu saya nak tunjuk kat korang, since we talking about wiring kan. Okay, ini kita panggil wire cutter, wire splicer, wire cutter. So dia akan potong wire lah. Potong wire, more like installation stripper lah. Wire stripper, sorry, that's the word I'm looking for. Ini namanya wire stripper. Okay, korang masuk wire kat sini kan, lepas tu gigit, plastik luar kat wire tu akan keluar. Okay, sekejap saya boleh demo kat korang. Okay lah, let's see kita pakai ni kan. Okay, alright, mana ni? Okay, saya nak keluarkan ni pula. Okay, nampak? Okay, cantik je dia keluar. Okay, so that's the function of wire stripper lah, untuk stripkan wire tu. Okay, next kita ada prying tool. Okay, kalau korang tengok video aku memang recommend benda ni lah. Kalau korang nak buka plastik dalam kereta semua kan, dia senang. Okay, so apa akan jadi kalau korang nak buka plastik kan, kau celik, kau macam mana nak kata kalau masuk kan, korang nak twist kan, kalau kau pakai plastik, dia takkan cala dekat besi ni. Kau tengok okay, ni surface aku pakai ni, tengok dia tak cala. Nampak? Dia tak cala. Kalau saya pakai pisau, let's say lah, aduh aku damage benda ni untuk YouTube, bodohnya aku. Okay, tengok nampak? Nampak tak cala? Itu sebab kena pakai prying tool masa buka plastik dalam kereta. Okay, tolonglah pakai ni, kan cala kan, sakit hati kan. Okay, so ini function prying tool lah, wajib ada. Okay, seterusnya basic lah, screwdriver. Okay, size 0. Okay, ramai yang tak tahu ada banyak size screwdriver ni. Okay, size 1, 2, 3 paling common lah. So size 1 ni kita biasa pakai untuk tempat-tempat wiring lah, crossover dan tempat-tempat yang pakai skru yang sangat kecil. Okay, yang ini sangat common. Ini saya punya modifikasi lah, untuk melekat skru masa kita tighten, so dia takkan jatuh. Okay, dia macam gam lah, so skru akan melekat kat sini. So ini size 2. Okay, this is screwdriver. Ni dah jahanam, tapi ada juga function dia lah kadang-kadang. So yang ni adjustable. So dari Philips dia boleh pergi ke flat.
Okey, yang ini semua orang wajib kena ada. Ini wajib. Okey, screwdriver ni wajib. Okey, dekat sini kita ada ratcheting driver lah. So korang boleh ketatkan atau longgarkan. Dan bestnya lagi satu kat sini. Ram jadah tak nak keluar. Okey. Yang ni korang boleh adjust. Taruhlah mana-mana bit korang nak. Ni Torx. Korang nak masuk Torx pun boleh. Okey, atau korang nak masuk flat atau M6 ke M apa ke korang boleh masuk. Okey, dia ada banyak skru kat sini. Offset pun ada, Phillips pun ada, banyak lah. Okey, yang ini luxury. Okey, ini kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau ada nice lah, kalau tak ada tak apa. Tengok banyak mata dia kat sini. So flexibility lah, sebab kalau macam saya pakai untuk banyak kereta. Okay, BMW, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, you name it lah, banyak. So saya wajib ada benda ni. Okay, kalau ni tak ada, tak perlu pun. It's okay, no problem. Okay, seterusnya sekarang ini macam utilities sajalah. Okay, pisau. Pisau ni wajib, semua orang kena ada. Just in case sometimes boleh ada handy sikit lah kalau you nak potong kertas ke apa ke. Wajib jugalah bagi saya. And then blade extra. Okay. And then kita ada wiring tape. Okay. Kalau korang buat wiring ke, tukar speaker ke kan, potong stripe semua kan, korang boleh pakai ni. Ni wiring tape. Okay. Jangan pakai tape yang biasa tu lah, yang warna putih tu. Jangan jadi makhluk tak ada akal lah. Okay. Alright. Seterusnya kita ada marker. Marker ni penting jugalah. Let's say korang nak buat measurement kan, bila mana korang nak drill ke apa ke kan, comes handy jugalah marker. And then seterusnya measuring tape. Okay. Ini semua rumah ada benda ni, tak perlu beli pun. Cuba tanya bini korang, ada tak benda ni? Mesti dia ada. Tak tahulah apa dia orang ukur. Kalau laki ada benda ni, tak tahulah lagi apa dia nak ukur. Banyak sangat joke kotor. Okay, tak apa. So itu measuring tape lah. Okay, seterusnya torchlight. Okay, yang ini korang tak perlu beli mahal macam ni. Yang ni Phoenix, ni mahal sikit. Yang ni saya pakai dari zaman kerja saya lah, dekat aviation. Okay, so yang ni memang wajib, semua orang kena ada lah. Tapi tak perlu mahal macam ni. Okay, so biasalah kalau kadang-kadang tak nampak, korang boleh suluh kan. Nama pun torchlight kan. Okay, lagi satu yang ramai rasa tak penting tapi agak penting bagi saya, WD-40. Okay, ini sangat penting. Kalau ada bolt yang sekat ke apa ke kan, korang spray je benda ni. Okay, jalan, bagi dia resap. Okay lah, lepas tu boleh buka. Okay, seterusnya ini agak fancy sikit lah, tapi saya rasa kalau korang buat banyak drilling, wajib ada kot. Okay, ini safety glass. Okay, dia stylo sikit. Ni tempered ni bukan plastik Okay, dia plastik tapi dia sekejap, saya pun tak pasti. Tapi apa yang saya tahu, kalau korang tengah buat drill ke apa ke, drill bit patah ke apa ke kan, dia pantul, dia akan kena kat sini. So mata korang selamat lah. Okay, so ni kalau buat banyak drilling, banyak buat construction, wajib ada lah. Safety helmet tak payahlah bro, aku buat ni je kereta je. Okay, dan seterusnya, okay, we have drill lah. Drill atau kita panggil drill atau apa nama lagi satu, impact drive. Bukan, ini bukan impact drive. Ini drill atau screwdriver lah. So korang boleh pakai untuk screw, nak ketatkan screw. Okay, atau korang nak drill dinding ke besi ke apa ke. Okay, korang boleh tengok ni. Ada setting kat sini, nampak? Ada screw, ada drill untuk besi. Ini jackhammer mode lah. So tempat-tempat yang keras, korang boleh ni. Lepas tu boleh adjust dia make ring lah apalah kan. Tengok. Okay, saya sentiasa pakai ni untuk buka skru. Okay, sebab dia menjimatkan masa saya. Okay, yang ni 50-50 lah saya boleh bagi tahu. Kalau ada cantik, kalau tak ada tak apa juga. Tapi sebelum saya beli ni, okay, 3 bulan saya buat kereta, saya pakai screwdriver saja.
Okay. So start somewhere lah. Saya takkan recommend ni untuk beginners. Jangan. Sebab kalau korang tak reti handle benda ni, okay, masa korang drill kan, masa buka skru kan, kalau angle dia tak betul, dia akan slip. So masa dia slip, dia calar lah besi-besi korang. Pintu besi, door trim, dekat plastik tu semua bercalar. So ada ni bagus, tapi make sure korang tahu basic macam mana nak pakai ni dulu. Okay, jangan overcomplicate things guys. Keep it simple. Saya start dengan tool yang paling bodoh saja sebelum saya upgrade benda-benda macam ni. Okay, so harap video ni membantu. Okay, harap korang enjoy video ni. Tolong subscribe, tolong like, kalau boleh share lah video aku. Aku rasa agak informatif jugalah. Okay, kalau korang rasa begitu, bagi thumbs up, komen kat bawah apa yang aku miss out. Nanti maybe future aku boleh buat advance punya lah. Okay, advance tool macam torque wrench, vernier caliper. Okay, yang benda-benda yang mahal sikit dan advance lah, professional use lah. Okay, so terima kasih guys. Stay safe, pakai mask, kalau tak kena reman nanti, masuk penjara. Okay, so see you guys, thank you.